Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, auda penonton, bertemu kita sekali lagi di dalam rancangan Permata Iman siri yang ketiga. Insya-Allah kita akan membawa tajuk sambungan episod lalu, iaitu bagaimana mengenali cerita-cerita Israiliyat bahagian ketiga. Baiklah, auda penonton, ahli panel jemputan kita pada kali ini insya-Allah Yang Mulia Dr. Hajah Sarinah binti Haji Yahya yang juga merupakan pensyarah Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Syarif Ali Yunisa. Assalamualaikum Yang Mulia Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadinya Doktor, seperti mana perbincangan yang panas episod lalu Doktor, kita ni mengetahui bahawa cerita-cerita Israiliyat ini membawa impak yang buruk Doktor kepada masyarakat-masyarakat yang mendengar cerita-cerita tersebut. Jadinya di sini Doktor, bolehkah Yang Mulia Doktor kupas sedikit apakah sebenarnya hukum meriwayatkan cerita-cerita Israiliyat ini? Silakan Yang Mulia Doktor. Terima kasih. Jadi tentang hukum meriwayatkan cerita-cerita atau riwayat Israiliyat ini, ia sebenarnya berbalik kepada pembahagian riwayat Israiliyat yang disebutkan dalam episod sebelum ini, atau manhaj berinteraksi dengan riwayat Israiliyat ini. Yang satunya yang sahih itu boleh kita sebarkan, boleh tani ceritakan sebab tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau yang tidak sahih, yang kedua tidak sahih, yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, atau terang-terang sudah tidak boleh disebarkan, kecuali kata sebarkan itu adalah untuk memberitahu ia itu adalah tidak benar. Ya. Yang ketiga, tidak diketahui sahih dan tidak diketahui ia benda sahih. Ini yang payah sedikit. Yang bahagian ketiga ini kita tawakuf saja. Apa tawakuf ini? Yang ulama tawakuf tidak jua diterima, tidak jua ditolak. Jadi tani dengar sajalah. Okey. Tapi perlu je tani bersikap ihtiyat. Ihtiyat ni berhati-hati, jangan jualuankan yang kategori ketiga ni boleh saja diambil. Dia juga boleh macam tu, dia juga bolehkan disebar-sebarkan. Sebabnya apa? Sebab katalah ia tidak benar, tapi ialah orang dah tahu. Jadi bagi takut je untuk disebar-sebarkan. Jadi kalau melihat kepada ulama terdahulu, mereka mengatakan kalau yang bahagian ketiga ni yang tidak diketahui sahih ataupun batilnya ni boleh diriwayatkan. Sebab kebanyakannya adalah yang berkaitan dengan kisah sahaja, tidak menyentuh tentang akidah, tidak menyentuh tentang syariah. Kisah sahaja. Tapi kalau melihat kepada zaman masa ini, berubah sudah kan, banyak sudah tersebar, jadi makin lagi direka-reka berkenaan riwayat Israiliyat ini yang asalnya tidak diketahui lurus atau indah, makin lagi direka-reka sampai membawa kepada keburukan pulang. Sebab itu ulama pada masa kini mengatakan yang bahagian ketiga ini sama sekali juga tidak boleh disebarkan. Tawakuf di sini maksudnya berhenti dan menahan diri daripada meriwayatkannya. Okey. Masya Allah, terima kasih Doktor. Jadinya itulah di antara yang patut kita ni hati-hati apatah lagi masa ni kita ni di dalam menerima cerita itu untuk menyampaikan mautah lagi bahasanya lawak. Jadinya kadangnya ditambah lagi tok sedikit ceritanya Doktor. Jadinya berhati-hatilah di sana di dalam penyebaran cerita-cerita seperti ini. Jadinya Yang Mulia Doktor, kalau zaman dulu sebelum zaman 90-an, kita ni tahulah penyebaran cerita-cerita ini mungkin saja dari seorang ke seorang, bersemuka dengan bersemuka. Begitu juga dengan jual beli, berjumpa dengan seorang bersemuka. Tetapi pada zaman sekarang ni Doktor, sudah zaman serba canggih. Berjual beli pun tidak perlukan bersemuka, boleh sudah berjual beli. Jadinya mungkin di sini Yang Mulia Doktor memberitahu sedikit sebanyak bagaimana cerita Israiliyat ini menyebar di kalangan masyarakat kita ni sekarang ini. Silakan Yang Mulia Doktor. Jadi maksudnya penyebaran riwayat Israiliyat dalam masyarakat Ketani, khususnya masyarakat Melayu Ketani masa ni Okey, kalau melihat sejarah, ia berbalik kepada apa yang berlaku dalam kitab-kitab tafsir juga. Okay? Kalau dulu kitab tafsir dalam bahasa Arab saja yang wujud kan. Jadi apabila peredaran zaman, ia mula
tafsir ni mula sudah dibuat ataupun ditulis dalam bahasa Melayu. Okey. Tapi kalau dulu itu pun sebenarnya merujuk juga kepada kitab-kitab tafsir Arab. Ya. Dan diterjemahkan kepada bahasa Melayu. Mungkin saja yang menterjemahkan itu tidak tahu sepenuhnya tentang ilmu Israiliyat ini dan juga tidak memahami sebenarnya ada kritikan ulama tentang riwayat-riwayat Israiliyat ini. Jadi makin lagi beredar zaman, makin lagi berubah masa ni ya. Selalunya kisah-kisah macam mana ni siuk didengar. Ya, orang suka untuk menyebarkan dan orang suka untuk mendengar. Okey. Tapi dia juga boleh disalahkan lah sebab mungkin saja ilmu itu orang dulu itu belum tahu. Dia dapat disalahkan orang-orang yang menyebarkan yang dulu itu boleh saja mereka tidak tahu. Yang mereka sampaikan itu adalah riwayat Israiliyat dan juga yang lebih bahaya riwayat Israiliyat yang disampaikan itu adalah yang salah. Okay? Tapi kalau sudah masa ini tidak ada lagi alasan sebenarnya untuk tidak tahu ataupun untuk tidak belajar. Okay? Saya datangkan contohlah kalau yang bisanya di sini apa impak kepercayaan orang Melayu kita ni terhadap riwayat Israiliyat tadi. Okay? Kalau melihat kepada masa ini hasil yang saya kaji sendiri, ia terbahagi kepada dua. Satunya sebaran cerita-cerita Al-Quran bersulamkan riwayat Israiliyat ini secara turun-temurun seperti yang sebelum episod sebelum ini saya dah menceritakan tentang kisah Nabi Adam apa tu kan. Ya. Atau sebaran cerita saja masa itu. Atau okey lagi. Tapi yang teruknya masa ini dikaitkan tah lagi atau diada-adakan tah lagi sesuatu keadaan cerita atau benda lain dan dikaitkan dengan riwayat Israiliyat. Artinya riwayat Israel itu sudah ada tapi dikaitkan tah lagi dengan benda-benda lain. Macam mana contohnya? Saya datangkan contoh. Contoh yang pertama, kisah Ashabul Kahfi. Kalau kisah Ashabul Kahfi ini pemuda gua kan yang beriman ini, ceritanya ada disebutkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 9 hingga 26. Diceritakan bahawa sekumpulan pemuda lari daripada raja yang kafir dan zalim pada masa tersebut kan. Dan sebenarnya Quran itu saja memang ceritakan dalam itu. Anda kena ceritakan siapa namanya, okey, apa jawatannya. Tapi riwayat Israiliyat banyak sebenarnya menceritakan perincian kisah diorang ini sehingga nama-nama pemudanya pun ada, anjingnya pun ada namanya. Kalau habis kita pernah mendengar kononnya anjing Ashabul Kahfi namanya Qitmir, itu sebenarnya riwayat Israiliyat. Benar atau tidak? Allahu a'lam. Okey. Tapi masalahnya di sini hasil penyebaran riwayat Israiliyat macam mana anitah terciptanya pembuatan benda yang seakan-akan azimat ataupun tangkalnya kata ni. Kerana buatkan nama-nama Ashabul Kahfi itu dalam bulatan, kemudian di tengah-tengahnya disebutkan nama Qitmir tadi, okey. Dan disebutkan di bawahnya bawah jimat itu kata-kataan ya, ada setengah ulama berpendapat ajarkanlah anak-anak kamu dengan nama-nama Ashabul Kahfi kerana sesungguhnya jika ditulis di pintu rumah dengan izin Allah rumah itu tidak terbakar. Kalau ditulis di atas barang-barang dengan izin Allah tidak akan dicuri, dan kalau ditulis di kenderaan laut dengan izin Allah dia tidak akan tenggelam. Wallahu a'lam. Jadi yang macam mana ni, benda macam mana ni tersebar ni dulu. Saya sendiri pernah orang kena bagi. Apabila akan belayar apa kena bagi tak pulang ambil saja. Anda belum tahu dulu tu ilmu kurang. Okey. Tapi kalau diselidiki cuba tah. Kenapa pulang bersandarkan kepada benda-benda macam itu untuk menyelamatkan petani? Okey. Benar pulang Al-Quran ini adalah penyelamat, benar. Tapi kenapa perlu berpegang kepada nama-nama Ashabul Kahfi yang sebenarnya Al-Quran pun tidak memperincikan nama-nama Ashabul Kahfi itu. Itu semua adalah riwayat Israiliyat. Dan apabila mendatangkan sesuatu macam itu mempercayai sesuatu yang lain daripada Allah untuk menyelamatkan petani, ini sudah ada unsur syirik. Okey. Dan nama-nama Ashabul Kahfi itu sungguh pun ia riwayat Israiliyat yang tidak diketahui benar atau salah, iaitu yang ketiga tadi, dalam bahagian yang ketiga. Tapi perlu juga kita ni tawakuf lebih-lebih lagi apabila ia dijadikan azimat ataupun tangkal tadi. Satu lagi contoh, kalau kita selalu pernah mendengar mungkin kayu kokak,
Ya. Kayu kokak apabila dikaitkan dengan kononnya diperbuat daripada bahtera Nabi Nuh diperbuat daripada kayu kokak ataupun tongkat Nabi Musa. Jadi kononnya ada terpower tu, ada terkuasa. Okay? Jadi kalau dulu jadi apa? Jadi perniagaan, dijual mahal-mahal. Kalau saya tidak silap sampai beribu. Segala tasbih lah, segala gelang dijadikan gelang, apa lagi segala tongkat apa lagi Kononnya mahal. mengambil berkat tu. Kononnya mengambil berkat. Tapi sebenarnya Al-Quran walau hatta sunnah pun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyatakan jenis apa bahtera Nabi Nuh itu ataupun tongkat Nabi Musa itu diperbuat. Kalaulah sekiranya benar pun daripada jenis kayu kokak, tidak ada kuasanya juga. Tidak ada kuasanya. Okey. Hatta kalau dirujuk kitab-kitab yang menyebutkan tentang riwayat dari apa pembuatan bahtera dan ataupun tongkat Nabi Musa ni, ada lagi yang menyebut kayu jati. Cuba tahu laku ni karang lapasan kayu jati. Okey. Tapi sebenarnya itu semua riwayat Israeliat. Ya, yang tidak boleh kita ni ambil sebabnya sudah mendatangkan unsur-unsur yang tidak benar. Okay? Ada lagi satu contoh mungkin yang terakhir untuk episod tadi. Kisah perkahwinan Nabi Yusuf dan Zulaikha. Pernah dengar? Ini yang paling popular. Antara riwayat Israeliat yang paling popular adalah ini sebabnya ada dibacakan di dalam doa untuk pengantin. Okay? Yang doanya, ya Allah, satukanlah jua hati kedua mempelai ini seperti engkau satukan hati Adam dan Hawa, Yusuf dan Zulaikha, dan seperti engkau satukan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Siti Khadijah. Masalahnya, riwayat tentang perkahwinan Nabi Yusuf dan Zulaikha adalah riwayat Israeliat. Okay? Kalau dulu ia dikategorikan dalam bahagian yang ketiga, iaitu tani tawakuf saja. Tidak boleh tani ambil, tidak boleh tani tulang. Tapi apabila, masalahnya di sini, apabila sudah dikaitkan dengan benda lain, iaitu dijadikan ia doa. Seolah-olah macam menafikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran merekodkan tentang godaan Zulaikha. Zulaikha itu pun sendiri adalah riwayat Israeliat namanya tu. Okay? Yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah Imra'ah Al-Aziz, isteri kepada Al-Aziz. Jadi ini kalau sudah orang percaya seolah-olah kita ni menafikan kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana ia dikaitkan lagi Nabi Yusuf kononnya guna berbalik kepada perempuan yang menggodanya. Okey, wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Yang Mulia Doktor atas penerangan yang begitu jelas, dan semoga kita ni terselamat daripada cerita-cerita Israeliat ini, kerana cerita-cerita ini sudah setentunya kuat pengaruhnya di dalam diri kita ni. Jadinya semoga kita ni terselamat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kuasa melainkan kuasa Allah jiwa Ustazah. Jadinya dengan ini berakhirlah episod kita pada kali ini. Dengan ini saya mewakili penerbit ingin mengakhiri episod ini dengan sebuah pantun. Masih boleh diundur jika terlajak perahu, terlajak kata buruk padanya. Mendapat ilmu mestilah berguru, untuk mengamalkannya mestilah tahu sumbernya. Dengan ini akhir kalam daripada kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.